Okay. Mami, on. Sudah? Okey, boleh mula lah kot. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Alhamdulillah, di bin Uthman, pensyarah 2023 yang berusaha Encik Fahmi bin Abdul Halim, pengurusi program, terusnya rakan guru Alhamdulillah bersyukur kerana dapat berkumpul pada petang ini satu tujuan, iaitu penganjuran forum sempena tugasan PKBK 2023. Jadi sebelum kita mulakan forum kita, eloklah kiranya kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Jadi saya kira semua sudah bersedia dan tidak mahu melengahkan masa. Eloklah kiranya pihak majlis menjemput dan mempersilakan moderator yang tidak asing lagi dalam kelas kita, iaitu Cikgu Lizawati binti Abdul Wahab. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Boleh dengar semua? Boleh, insyaAllah. Okey, sebelum saya mulakan ni, ucapan terima kasih saya kepada semua sebab dapat turut hadir pada perbincangan kita ni. Okey, baiklah. Melatih kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sejahtera pembuka bicara. Melayang serindik di atas permatang, merbau berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dari Rauf pergi ke Pontian, terus pula ke Pulau Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Baiklah, yang berusaha Encik Zarani bin Uthman, pensyarah kursus PKB 2023, merangkap mentor ambilan Jun 2020. Pengurusi kita iaitu Cikgu Fahmi, setiausaha dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Baiklah, sekarang kita akan mulakan dengan pendengar ahli panel kita, iaitu sebelum ni kita semua mendengar, kita tengok semua video panel kita, dan sekarang saya nak pendapat lah daripada cikgu-cikgu sekalian berkaitan dengan cabaran forum kita, iaitu cabaran masa kini. Apakah pendapat cikgu-cikgu sekalian tentang apa yang diperkatakan oleh panel kita sebentar tadi? Cikgu, boleh bagi respon? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum. Okey, saya wakil dari kumpulan 1. Okey, selepas mendengar video forum yang telah diupload oleh Cikgu Fahmi, soalan pertama ialah kekangan dalam menilai tingkah laku murid berkeperluan khas. Okey, saya mendengar ucapan daripada Puan mana apa? Puan tu? Puan Jamaya, Puan Jamaya bin Mahali. Ya. Okey, Puan Jamia kata sebenarnya tiada kekangan lah antara guru besar untuk memahami kelas pendidikan khas ni. Kerana apa? Sebab kebanyakan guru besar ni didedahkan dengan media-media sosial lah ataupun web-web berkaitan dengan murid-murid pendidikan khas. Selain itu, guru besar juga dibantu oleh penolong kanan khas yang mana guru penolong kanan khas ni memang benar-benar daripada guru pendidikan khas. Jadi memudahkan guru besar ni memahami tentang tingkah laku murid pendidikan khas ini. Kedimahlah daripada saya guru kelas 1. Terima kasih. Ya. Okey. Apa pendapat tadi kita dengar pendapat daripada Cikgu Yunus, sekarang kita mungkin pula boleh mendengar pendapat daripada Cikgu Hadi. Apa pendapat Cikgu Hadi? Okey, terima kasih. Dengar semua suara saya. Dengar tak? Okey, dengar. Okey, dengar. Okey. Terima kasihlah kepada Cikgu Liza, pada saya lah, saya dengar pada video tu. Pada yang Puan Jamia ni pengalaman dah banyak lah. Kalau ikut pada cabaran dia kata sebenarnya bergantung pada cikgu tu sendiri. Kalau cikgu yang lama pengalaman banyak, dia kata kalau cikgu yang baru mungkin
ada cabaran dia kata. Tu macam cikgu tu sendiri background dia bukan daripada pendidikan khas, tiba-tiba pergi pendidikan khas. Itu masalah juga dia kata. Sebab dia kata dekat situ akan kemungkinan akan jadi tekanan. Tapi kalau kata cikgu tu mungkin daripada aliran perdana dia nak pergi pendidikan khas, memang dia minat. Mungkin awal-awal tu mungkin cabaran. Mungkin cabaran lah. Sebab kalau ikut situ kita akan nak menguruskan tingkah laku murid, nak melaksanakan BDP, kan kita tak ada pengalaman. Sedangkan kita bila pergi perdana lain cara dia, pergi PKK caranya tak lain sebab cara mengajar lain. Macam saya sendirilah, saya akui saya daripada perdana pergi sekadar 3 hari tahun lepas, tahun awal tahun tiba-tiba malam tu nak persedih besok, guru besar kata cikgu Hadi besok terus pergi pendidikan khas. Terkejut dia. Tapi bila masuk kelas first time memang kita akan tengok macam-macam ragam murid dalam kelas MBK nya, dengan budak ketuk dindingnya, budak nak pergi tandasnya, memang first time. Sebelum kita tanya memang kita kata stres juga mula. Lepas tu bila kita keluar jumpa kawan-kawan yang aliran perdana, mesti first time dia katanya, cikgu Hadi macam mana? Okey ke mengajar? Seronok ke? Kita pula nak jawab dia stres pula, macam mana ni? Tapi bila kita dah macam tadi, kita minat, kita yang minta. Sebab kalau ikut macam saya ni, saya pindah ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan saya perdana, saya masuk di SK Bandar Tasik Mutiara bulan 6. Saya mengajar dah tu, lepas tu dengan apa, saya minta, lepas tu PPK di SKBTN pun memang kurang. Jadi saya ditawarkan, saya pun berminat sebab di sekolah lama di Negeri Sembilan pun saya memang ada kelas inklusif. Saya dah didedahkan dan di sana pun dia pun promosi lah kat saya, nak tak, dia kata boleh tak cikgu Hadi pergi pendidikan khas. Cuma bila dah di Pulau Pinang ni, sekolah SKBTM sendiri pun tawar ke saya pun saya berminat lah. Jadi cuma macam yang cikgu Jamal yang cakap lah, sebenarnya bergantung pada individu tu sendiri lah. Tapi kalau berkata sekarang ni, kalau kepada JPN, PPD, biasa dia akan bantu, ada khusus apa semua ada lah. Satu lagi cuma yang kita tadi, cabaran untuk pendidikan khas lebih kepada persediaan fasiliti lah, sebab dia peruntukan ni tinggi. Sebab kita tengok dalam kelas tu, macam saya sendirilah tengok, kita punya kelengkapan tu untuk nak ajar murid tu macam kurang lah. Sebab dia betul masuk dalam pendidikan ni, rasa memang kita punya sendiri, barang-barang semua kita yang keluarkan sendiri. Memang kos dia tinggi lah. Tapi itu betul tu Cikgu Hadi. Memang saya setuju. Sebab saya pun first time tu bila terkejut, jadi macam nampak macam seronok ke, memang dalam sekolah kakak tak ramai. Lepas tu cikgu dia pun tadi satu je, saya seronok dekat PKN ni, kita komuniti cikgu dia memang kerjasama lah, dia punya satu hubungan akrab, memang akrab. Ya betul. Itu cuma yang satu lagi, kalau ikut pada Puan Jamal yang cakap juga tadi, sebenarnya untuk masalah ni lebih kepada nak menerang kepada parent lah. Parent yang bila anak dia yang ada berkenan pendidikan khas, tidak mahu hantar di pendidikan khas. Jadi dia kata tadi, seelok-eloknya ada program outreach, kalau tak silap saya lah. Outreach ni biasanya setahun 2 kali, tapi dia kata ada macam tahun lepas dia tak ada. Jadi seeloknya ada program outreach, kita panggil pakar tu sendiri. Sebab biasanya kalau cikgu yang terang, parent tak nak dengar, sebab kita macam Puan Jamal cakap, kita ni sekadar untuk pedagogi saja. Kita bahagian kedoktoran klinikal kita tak ada. Jadi parent mungkin tak nak dengar. Jadi cabaran situlah. Dia kata kalau boleh pihak sekolah tapi kita ada hubungan dengan luar, buat satu program outreach tadi, panggil orang luar yang betul-betul pakar untuk memahamkan orang yang komuniti lah, komuniti penjaga, untuk dia faham sebab apa anak dia apa, baru dia faham. Mungkin dia baru terima. Kita pada cikgu mungkin sekadar pedagogi saja. Cuma tu lah, saya kalau ikut pada Puan Jamayah tu, dia kata memang kalau ikut sekarang cabaran yang paling tinggi rasa cikgu tu sendiri sebenarnya. Kalau cikgu tu berminat, kalau dia memang sanggup mana pergi ke, macam saya sendirilah kalau ikut awal-awal kelas Pito ni pun satu cabaran sebenarnya. Petang dengan, tapi fikir balik, kita first time, kita tak ada pengalaman, fikir balik, fikir-fikir, tak apalah, teruskan. Sebab kita nak cari ilmu, nak mengajar pendidikan khas. Tapi yang satu, bila kita dia sebenarnya pendidikan khas ni, kita je kita mengajar budak yang special ni, dia akan kalau ikut dalam Islam sendiri, kita akan dapat manfaat memang lebih tinggi. Jadi saya fikir yang tu insyaAllah, harap kawan pun sama. Saya memang selut lah cikgu pendidikan khas. Sebab saya masuk baru nampak, bila dekat luar, seronok pendidikan khas. Bila masuk baru tahu cabaran dia.
Senang susah. Okey, pada saya tu je lah pendapat saya, memang yang puan Jamil betul lah. Yang penting cikgu tu sendiri. Okey, itu sajalah pada pandangan saya lah. Okey, terima kasih. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hadi atas penerangan dan sedikit atau orang kata perkongsian pengalaman lah Cikgu Hadi. Okey, baiklah, kita mungkin ada daripada cikgu-cikgu lagi pandangan daripada cikgu-cikgu yang lain. Mungkin Cikgu Mazlina ke? Okey, siapa tu? Okey, Cikgu Hadi. Okey. Ya, Cikgu Sita Bidang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mengenai program outreach, Tak dengar Kak Mida. Cikgu Mida tak dengar. tak dengar ke? Boleh dengar? Boleh dengar? Okey, dah. Okey, saya sebenarnya pernah terlibat dengan program outreach tu, di mana saya merupakan facilitator dalam program tu. Memang betul. Peranan yang dimainkan oleh pihak NGO sangat membantu. Waktu tu saya belum menjadi guru pendidikan khas. Saya adalah guru pemulihan khas di sekolah saya. Tapi kami telah berkolaborasi dengan program sekolah lain di seluruh Perang Selatan. Jadi gabungan antara program pemulihan dan pendidikan khas. Kami telah menjemput ramailah NGO dari luar, termasuk doktor-doktor pakar. Memang di situ banyak input yang kita dapat yang boleh membantu anak-anak murid pendidikan khas ni, terutamanya dari segi cara pengurusan diri dan peluang kerjaya. Dalam program tu kita pun menjemput waris supaya waris juga dapat didedahkan apa peluang kerjaya yang boleh diperolehi oleh anak mereka nanti. Jadi itulah dengan pandangan beliau. Okey, baik Syah. Terima kasih pada Cikgu Hamidah kerana berkongsi pengalaman juga atas apa yang diperkatakan daripada Cikgu Hadi tadi. Baiklah, mungkin ada lagi cikgu-cikgu yang nak berkongsi ataupun memberi pendapat. Mungkin pada Cikgu Mazlina pula tu. Tu Cikgu Mazlina on mic tu. Nak cakap kan? Okey. Bagi saya seperti mana yang Puan Jamil sebut tadi, cabaran bagi cabaran dalam pendidikan khas ni, apa yang disebut adalah kekurangan daripada kemudahan fizikal untuk pendidikan khas itu sendiri. Macam mana Cikgu Hadi ada sebut tadi kan, kita ada kurang bajet mungkin, peruntukan peruntukan semuanya cikgu pendidikan khas sendiri perlu sediakan kan. Okey, dan dalam seterusnya ada mungkin dari cabarannya adalah dari segi kekurangan guru. Kekurangan guru pendidikan khas itu sendiri, yang mana yang option pendidikan khas tu bila dia option katakanlah dia option pendengaran, dia kena ajak murid yang masalah pembelajaran. Jadi situ dia tak dapat nak ajak dengan betul apa yang dia dah belajar kan. Yalah, betul. Okey, seterusnya apa yang Puan Jamil sebut tu, cabaran daripada ibu bapa sendirilah, macam Cikgu Hadi ada sebut, hendak ibu bapa bila parents sendiri tak mau anak yang perlu dimasukkan dalam pendidikan khas, parent tak mau tak benarkan anak tu sendiri nak masuk dalam pendidikan khas. Jadi bila macam mana Cikgu Hamidah bagi tahu, kata program outreach ni memang betul lah membantu ibu bapa untuk dia betul-betul faham tentang pendidikan khas tu sendiri untuk mereka peluang untuk anak mereka. Dan seterusnya cabaran yang antara Puan Jamil sebut tu adalah dia menambah baik program pendidikan khas dari segi kekuatan dan kelemahan guru, kekuatan dan kelemahan murid tu sendiri. Kayaknya sebagai pentadbir dia perlu pantau dari segi itu untuk menambah baik program pendidikan khas sebagai nak jadikan pendidikan khas tu sebagai satu program yang kata berkualiti lah kan. Okey. Itu saja daripada Cikgu Mazlina.
Okay, terima kasih kepada Cikgu Mazlina. Mungkin kita boleh bincang lagi dengan lebih mendalam lagi topik yang kita, forum kita ni atau berkaitan dengan cabaran tadi. Mungkin boleh kita dapatkan sedikit pandangan daripada Cikgu Shima ataupun Cikgu Zaki kah? Saya nampak ada kat situ tadi. Adakah? Cikgu Liza, Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Okay, clear. Clear. Salam. Okay, atas cabaran-cabaran yang ketiga-tiga ahli panel cakap tu, yang kita tengok dalam video tu, antaranya bagi saya adalah individu yang akan mengajar tu sendiri. Okay, bagi ketiga-tiga panel, dia orang satu benda yang dia orang sebut, iaitu sikap sabar. Sikap sabar tu mesti ada dalam setiap guru yang akan mengajar pendidikan khas ni. Yang kedua, ketiga-tiga juga ada menyebut tentang sentiasa ingin belajar. Jadi kalau cikgu-cikgu yang mengajar pendidikan khas ni tak ada sifat-sifat macam ni, maka ia merupakan satu yang sukar untuk mereka mencapai objektif dalam PDP mereka. Itu je lah. Okey, baik pada Cikgu Zaki, terima kasih. Cikgu Zaki ada mengatakan sabar. Okey, sabar tu penting bagi kita menjadi seorang guru pendidikan khas. Okey, baiklah. Mungkin boleh juga kita dengar sedikit pandangan daripada Cikgu Shima. Cikgu Shima? Ya, saya. Ya, Cikgu Shima. Kalau bagi saya adalah cabaran untuk pendidikan khasnya, cabaran utama dia sokongan daripada ibu bapa lah, sebab setengah murid pendidikan khas ni sokongan daripada ibu bapa dia sangat terhad. Ya, Cikgu Shima. Walaupun dekat sekolah saya tak ada pendidikan khas, tapi daripada pengetahuan saya, pembacaan saya, memanglah cabaran yang paling utama sokongan pada ibu bapa. Lepas tu seterusnya ialah persekitaran inklusif dah. Ya. Sebab kadang-kadang ruang pembelajaran dia tu macam apa? Ruang pembelajaran bagi kanak-kanak pendidikan khas ni adalah terhad. Contohnya kan kita tengok dalam kelas mereka kan, tak sama dengan macam pembelajaran arus perdana, kelas arus perdana. Ya. Okey. Itu saja Cikgu Shima. Yang ketiga, macam pendidikan khas ni dalam sistem pendidikan ni macam dia ada keterasingan program macam terasing lah. Contohnya akhir ni dia macam dia kurang bagi fokus kepada pendidikan khas, sebab mungkin dia rasa pendidikan khas ni macam tak membantu dalam meningkatkan graf ataupun akademik dalam sekolah. Sebab tu banyak pentadbir sekolah ni dia fokuskan kepada murid yang arus perdana. Okey, baik. Okey, itu saja daripada Cikgu Shima kan? Ya. Ya. Okey, baiklah. Kita dapat beberapa pandangan daripada cikgu-cikgu yang berkaitan dengan cabaran pendidikan khas lah untuk daripada masa sekini lah. Okey, baiklah, kita tengok pula daripada apa pandangan cikgu-cikgu daripada tahap kompetensi guru-guru pendidikan khas dalam menilai tingkah laku keperluan khas pula. Okey, ada siapa-siapa nak bagi pandangan ke? Daripada panel kita, video panel kita tadi, mungkin kita boleh dengar daripada Cikgu Farid pula. Cikgu Farid ada pandangan apa-apa ke? Cikgu, okey, tadi kita dah tengok daripada segi cabaran. Okey, sekarang kita pergi pula kepada kompetensi guru-guru untuk menilai lah tingkah laku murid yang berkelas. Okey.
Cikgu Farid ada nak cakap apa ke Cikgu Farid? Ada gangguan bunyi ke? Saya rasa bagi cikgu-cikgu yang nak mendengar dulu kawan-kawan cakap, baik tutup mic tu dulu. Nak bercakap nanti baru on supaya kita tak ada gangguan lah. Ya cikgu? Saya boleh kot? Boleh, no problem. Cikgu Shima nak cakap kan? Okey. Bagi Ya. saya kan untuk tahap kompensasi guru pendidikan khas ni, dia ni perlu ada pengetahuan atau kemahiran lah Ya. pendidikan khas. Selain tu dia perlu ada kepribadian yang murni, yang baik. Untuk tahap kompetensi guru tu. Selain tu juga matlamat dan matlamat juga perlu jelas dalam PDP. Okey, baik. Jadi saya sampai sekarang ni tahap profesional guru pendidikan khas ni belum tercapai kot kalau bagi saya lah. Ya. Kalau nak ikut standard tu masih belum tercapai lah. Maksud Cikgu Shima masih lagi belum tercapai lah kita punya. Boleh saya mencerah sikit? Ya boleh. Cikgu Nida boleh. Okey, kita dengar senior kita ni. Okey, bagi saya lah sebenarnya khusus PITO yang diadakan ini sangat baik. Ya, Kerana betul. ini juga dapat membantu meningkatkan kompetensi kita dalam bidang PKI ni. Yalah, kefahaman Sebab kita. banyak ilmu, ya betul. Banyak ilmu yang kita dapat dari kursus ni. Dan bagi saya, seeloknya bahan yang kita dapatkan melalui kursus PITO ni, kita Cikgu Nida. Contohnya jika kita diberi video, kita kongsikan bersama rakan-rakan yang lain supaya mereka juga dapat menggunakan ilmu yang kita terima daripada kursus ini. Jadi ucapan terima kasihlah kepada pihak KPM dan para pensyarah kita telah banyaklah memberi pendedahan kepada kita. Walaupun orang kata secara online, tapi sedikit sebanyak tu dapatlah kita menambah pengetahuan. Kan macam saya baru masuk dalam di PPKI bulan 3. Jadi banyak ilmu yang diperlukan. Jadi dengan adanya kursus ini saya rasa dapatlah sikit faham walaupun belum 100%, tapi insya-Allah lah, boleh kita gunakan sedikit memperbaiki tahap kompetensi kita lah. Yang lain-lainnya nanti mungkin selepas ini kita sebagai guru perlulah menghadiri kursus yang diadakan untuk menambahkan ilmu kita. Sebab ilmu itu tidak mati di sini sahaja. Dia sentiasa perlu dipelajari. Baik. Cikgu Nida, okey ke? Saya boleh dengar ke? Boleh. Okey. Okey, Cikgu Nida, terima kasih atas pandangan Cikgu Nida tadi. Okey, kita boleh juga, kita masih lagi boleh membincangkan tentang cabaran dan apa yang kita, kompetensi guru kita, guru pendidikan khas. Mungkin ada lagi pandangan daripada rakan-rakan yang lain. Okey, Cikgu Iza. Ya saya. Okey, berdasarkan temu bual yang telah dilakukan dengan Cikgu Nazri kan, beliau guru cemerlang. Jadi pengalaman dalam 18 tahun matematik dia 18 tahun mengajar tu, dia cakap guru ni kena sentiasa update ilmu. Contoh macam betul. Guru dia kena ajak dalam guna KTBM, betul? Tapi bila dalam kelas, rupanya murid ni dia suka guna, cikgu guna BIM, bahasa isyarat Malaysia. Maksudnya bahasa. Jadi dia kata setiap hari tu ada je benda baru. Macam dia selitkan dan tawak misalan ni kan. Jadi dia akan gunakan BIM tu. Jadi pesan kepada kita lah, kita semua, kita kena kita update. Mau tak mau kita belajar. Jangan give up dalam orang kata dalam Ya, baik Cikgu Azlina. Saya bersetujulah atas pandangan Cikgu Azlina tu. Memang selagi kita digelar sebagai seorang pendidik, kita tak
orang kata apa, sentiasa setiap hari kita belajar. Lagi kita belajar, lagi kita menimba ilmu ni, orang kata kita boleh aplikasikan ilmu yang kita dapat tu untuk anak-anak kita lah. Okey, mungkin ada pandangan lagi daripada cikgu-cikgu yang lain berkaitan dengan panel kita, Cikgu Nazri. Saya Nur Azira ingin bagi pandangan sikit lah. Ya, Kak Zira. Berkenaan dengan kompetensi ni berdasarkan pandangan daripada ketiga-tiga panel kita tadi berkenaan dengan kompetensi ni. Dia berkongsi bahawa kompetensi ni seorang guru ni tak akan pernah cukup. Okay, maksudnya tahap profesional, tahap profesional ini perlu selalu ditingkatkan. Kenapa? Sebab murid berperan pelbagai bentuk trainer dan pelbagai keupayaan mereka yang berbeza-beza. Jadi kita sentiasa kena update, sentiasa perbarui, mempelajari, tingkatkan ilmu pengetahuan bukan secara teori saja, malah kita kena praktikan, aplikasikan ilmu yang ada dan usaha di sini dia tak boleh belajar. Pembelajaran ni sentiasa saja dah, sebab pembaharuan semakin hari semakin bertambah. Ya, betul. Puan Jamilah bagi tahu tadi, autism saja, dulu kita belajar autism tertentu saja, sekarang ni autism pelbagai jenis. Jadi sangat betul. Ini sentiasa kena asas setiap harilah, kena menambahkan lagi ilmu pengetahuan supaya tahap kompetensi kita ni semakin hari semakin bertambah. Ya, betul. Terima kasih pandangan daripada Cikgu Azira. Betul. Memang kita sentiasa macam seperti mana tadi rakan-rakan kita juga ada sebut lah. Kita sentiasa kena rajin lah menambah ilmu kita. InsyaAllah kita akan mendapat lah. Okay. Baiklah, mungkin daripada Cikgu Aina ke? Cikgu Aina nak sebut sikit ke pasal ni, Cikgu Aina? Mana Cikgu Aina ni? Saya kat sini. Rindu. Okey, dari pandangan saya, untuk menilai kompetensi dalam kompetensi ni, guru memang sebagai guru, tak kira lah guru pendidikan khas ataupun guru biasa, memang kita kena sentiasa mencari ilmu yang baru lah. Sebab majukan diri kita. Sebab kita punya alam pendidikan kita pun makin lama makin ni kan, makin maju. Jadi kita kena majukan diri kita biar kita tak jalan. Ni pun pembelajaran dari rumah, kita kena guna DC lah apa semua kan. Jadi kalau kita tak belajar benda tu, sampai bila pun kita tak boleh nak ikut perkembangan kita. Ya, betul Cikgu. Jadi dalam pendidikan khas pun macam tu, sebab walaupun murid-murid ada masalah yang sama, contohnya autism, semua sama autism, tapi tingkah laku mesti lain-lain kan. Jadi kita kena belajar misalnya kita handle murid tu, jadi kita kena belajar untuk sebab selepas ni mungkin kita bentuk yang lain pula. Itulah. Okey Cikgu Aina. Terima kasih atas pandangan Cikgu Aina. Okey, betul kadang-kadang memang kita sentiasa tak kira lah sama ada cikgu pendidikan khas ataupun cikgu arus perdana, sentiasa kita kena bersedia. Sama jugalah kalau macam kita cikgu pendidikan khas, kadang-kadang kita mengajak satgi dia bagi mengajar math, satgi suruh mengajar math, satgi suruh mengajar bahasa Inggeris. Jadi kita kena sentiasa bersedia lah. Mungkin ada pendapat lagi daripada cikgu-cikgu kita yang lain. Mungkin Cikgu Saroja kan nak cakap apa-apa, Cikgu Saroja? Saya tengok on mic itu. Ya. Selamat sejahtera semua. Dalam soal kompetensi guru ni, saya rasa kita perlu tingkatkan kemahiran kaunseling kita dalam menguruskan murid MPK ni. Sebab kemahiran kaunseling ni boleh diperoleh daripada bacaan ilmiah ke ataupun seminar ke dan sebagainya. Sebab kita perlu mahir dan berketerampilan dalam pedagogi kita. Yang pertama. Yang kedua, selain tu kita turut perlu tingkatkan pengalaman ataupun pengetahuan tentang murid-murid MPK ni. Jika guru baru lain cerita, sebab saya pun guru baru dalam PPKI, belum masuk lagi, baru jadi guru pemulihan dan terus dapat itu buat nak jadi guru PPKI kan.
So saya kena ikutlah rentak-rentak guru lama seperti guru kan Cikgu Liza Fatika, Cikgu Syazana ke contoh kan, ikut je lah. Yang ketiga tu dari segi kesebaran. Kalau guru-guru PPKI rasanya kesebaran tu penting sangat. Sebab katakanlah betul tak, kalau murid autism yang suka buat program tu, kita boleh handle dengan sabar supaya tidak dapat mengurangkan tingkah laku mereka, bukannya meningkatkan tingkah laku mereka kan. So kesabaran kita dapat dilihat dari segi mengurangkan kemarahan kita, mana-manalah kita kurangkan semua. Kesabaran tu mungkin kena akhir dalam diri kita sendiri dari awal-awal lagi dah. Ya, betul. So kesimpulannya, kalau kompetensi guru ni memang mencabar dan perlu update dari masa ke masa. Ya, betul. Okey, terima kasih Cikgu Saroja atas perkongsian. Okey, baiklah. Mungkin ada lagi pendapat daripada guru-guru kita yang lain berkenaan dengan apa yang dibahaskan oleh panel kita. Mungkin kita boleh dengar pula sedikit pendapat ataupun pandangan daripada Cikgu Alif. Cikgu Alif berkaitan dengan cabaran kita, pendidikan kita pada abad ke-21 ni lah. Dengar? Cikgu Alif ke? Saya tak nampak. Ya, saya dengar. Okey. Saya dengar clear, Okey, Cikgu Alif nak bagi pendapat. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Ya, Waalaikumsalam. Okey, berkenaan dengan cabaran Ya. Okey, pada pendapat saya berkenaan dengan ulasan daripada panel iaitu Puan Jamania, beliau mengatakan bahawa cabaran berbeza, dulu lain, sekarang lain. Boleh dengar tak? Ya, boleh dengar. Okey, mungkin Cikgu Ali boleh bagi sedikit pandangan pula ke untuk penambahbaikan yang boleh dilaksanakan pada guru-guru pendidikan khas ni? Cikgu Alif? Okey, baiklah. Mungkin rakan-rakan yang lain mungkin boleh juga kita berkongsi lagi pendapat berkaitan dengan forum kita ni, berkaitan dengan forum yang cabaran masa kini kita ni. Mungkin kita boleh dengar pula sedikit daripada pandangan daripada Cikgu Muttalib. Cikgu Muttalib boleh bagikan sedikit pandangan Cikgu? Hello. Hello. Hello Tuan. Assalamualaikum Tuan. Kawan Kak Midah. Macam tujuh lagu Cikgu Liza. Kan? Okey, kita dengar. Okey. Baik. Kita berbalik kepada landasan kita yang betul. Okey, baiklah Cikgu Muttalib. Boleh Cikgu Muttalib bagi sedikit pandangan yang bernas Cikgu Muttalib tu berkaitan dengan apa yang kita dibahaskan sekarang ni, Cikgu Muttalib? Cikgu Muttalib. Cikgu Muttalib. Terputus ke? Terputus. Okey, baiklah, tak apa. Don't worry. Cikgu Liza. Ya, saya. Cikgu Liza, saya nak bagi pandangan sikit boleh tak? Boleh. Saya tertarik dengan apa yang Cikgu Saroja sebut tentang kompetensi guru mengenai kaunseling kan? Ya, kaunseling. Bila kita sebut tentang kaunseling tu, saya rasa cikgu seorang guru pendidikan khas juga perlu prihatin terhadap emosi murid. Terutama emosi murid MDK lah kan, sebab dia orang kan dah lain daripada murid perdana. Jadi bila guru pendidikan khas ni berhadapan dengan MDK, jadi guru tu sendiri perlu dia perlu cakna tentang emosi murid yang dia tengah ajar tu kan. Contoh waktu tu mungkin emosi murid dia tak mau nak meneruskan PNP waktu tu. Jadi guru boleh berubah kepada aktiviti yang lain.
Jadi ada setengah guru dia tak prihatin terhadap emosi dan tingkah laku yang murid bagi kan waktu tu. Jadi dia tak teruskan PDP dia, jadi tak bermakna lah PDP dia. Jadi kompetensi guru tu sendiri dikatakan kita perlu cakna tentang emosi murid pada waktu PDP tu. Maknanya cikgu tu kena peka lah. Ya, peka. Kena peka dengan keadaan sekeliling sewaktu dia melaksanakan PDP. Betul Cikgu Mazlina? Ya, betul. Okey. Baiklah, kita tengok pula. Kita sambung lagi kita punya perbentangan. Mungkin tadi terputus Cikgu tadi terputus ke? Sekarang okey, mungkin ada lagi pandangan daripada guru-guru, cikgu-cikgu lain yang nak berpendapat. Baik, Liza. Ya, Cikgu Azira. Ya, Kak Azira. Ya. Bukan, saya nak tambah je yang apa yang dikatakan oleh Mazlina. Kita kena kenal pasti emosi murid kan. Jadi berdasarkan forum yang kita dengar daripada Panjamiah pun, dia banyak memperkatakan bahawa kita perlu peka dengan murid kita, dan sebelum kita nak kita perlu mengenal pasti, kita perlu kenali murid kita. Jadi sebelum kita nak memulakan sesuatu program ataupun buat PDP, kita mesti kenal pasti tingkah laku murid. Kita mesti melaksanakan orientasi pengurusan tingkah laku. Jadi kita dah kenal murid, kita dah tahu dah sosial dia macam mana, tingkah laku dia macam mana, yang negatif, yang positif. Barulah kita boleh melaksanakan proses PDP dengan lebih baik. Walaupun bagaimanapun pelaksanaan untuk pengurusan tingkah laku ni perlu diteruskan di rumah lah dengan bantuan ibu bapa. Jadi pengurusan tingkah laku ataupun kenal murid kita dulu, barulah kita boleh melaksanakan proses yang seterusnya. Jadi itulah tambahan daripada saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, siapa ni? Assalamualaikum. Saya Syazana. Ya, Syazana. Ya, Cikgu Syazana. Tambah saja pada kawan-kawan saya. Bagi saya, seorang guru pendidikan khas ni sebenarnya betul-betul kena sedia pada segi mental, fizikal dia lah. Sebab saya ada pengalaman saya masa mula-mula saya mengajar pendidikan khas, saya kena ketuk dengan kasut tumit saya sendiri dengan budak saya. Waktu tu memang saya rasa nak marah sangat-sangat. Tapi bila kita duduk, kita tenang, kita fikir betapa untungnya kita ni normal lagi daripada mereka kan. Bila nak berhadapan dengan budak-budak ni, kita tak boleh nak marah macam kawan-kawan lain cakap kan. Bila kita marah, mereka lagi sebenarnya menjadi-jadi. Tapi kadang-kadang saya ada agak kecewa rakan guru. Kadang-kadang bila budak buat sesuatu, keluarkan perkataan yang tak sepatutnya kita cakap lah untuk budak tu. Bagi saya, kalau seorang guru, eloklah nak guna perkataan-perkataan yang tak elok masa nak marah budak. Tu je. Terima kasih. Ya, betul. Okey, sama-sama Cikgu Syazana. Okey, Cikgu hendak ada Cikgu Syazana. Ya, Cikgu mana ni? Saya cuma ada satu soalan. Cikgu Azlina kat sini. Ya, Cikgu Azlina, ya. Okey, kalau ikut ahli panel ketiga kita, Cikgu Akmal, dia dari sudut pandang cikgu baru kan. Jadi beliau cakap cikgu ni dia bukan kurang pakaian, dia macam kita belajar dia autisme macam ni masalah dia, itu masalah satu, masalah dua, itu kan. Tapi bila dah kelas, kita jumpa murid cerebral palsy, contoh lah yang dibagi contoh. CP, ya. Saya nak tanya satu soalan lah dekat sini, terutama kepada guru-guru yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan khas ni. Adakah ini yang berlaku? Maksudnya kalau guru tu belajar di maktab benda A, tetapi dalam kelas benda B yang terjadi. Saya nak tanya pendapat cikgu-cikgu lah yang pernah mengajar PPKI macam kami, belum lagi berkecimpung kan dalam proses belajar. Jadi mungkin Cikgu Hamidah ke contoh, dia ada pengalaman, beliau ada pengalaman yang mungkin boleh ulas sikit tentang benda ni. Okey, saya sebenarnya bukan belajar PPKI dekat maktab. Saya pengajar bahasa Melayu. Kemudian bila saya melanjutkan pelajaran, saya ambil pengkhususan major sejarah, minor counselling. Jadi bila saya mengajar PPKI, memang saya dapati
ada banyak perbezaan lah bila kita nak mengajar murid Down syndrome, murid cerebral palsy, murid autism. Memang kita perlu mempelbagaikan aktiviti dan kaedah kita. Jadi betul. Sebab tujuannya itulah, sebab murid kita berbeza-beza. Jadi pendekatan, kaedah cara mengajar kita juga berbeza-beza. Memang kalau kita tengok sangat-sangat berbeza lah. Kalau murid Down syndrome tu mereka macam sangat macam murid saya tu, dia tak boleh duduk diam langsung, dan dia Down syndrome dan campur dengan hyperaktif, dia tak boleh diam langsung. Jadi apa kaedah kita nak gunakan. Kemudian seorang lagi murid kita tu dia cerebral palsy, duduk atas kursi saja. Jadi macam mana pula kita nak ajar dia, terutamanya pendidikan jasmani kan. Jadi yang itulah yang dikatakan salah satu cabaran pada cikgu-cikgu. Dan bagi saya, kalau berpeluang, cikgu-cikgu semua dapat didedahkan dengan berbagai-bagai ilmu yang berkaitan dengan pelbagai masalah murid ini. Dan contohnya, ada murid saya yang saya buat kajian assignment Dr. Ernie tu, ketandas. Dia tak boleh nak bagi tahu bila ketandas. Tapi bila saya guna ajak dia isyarat, tunjuk isyarat tangan nak pergi ketandas, boleh dia lama-lama dia guna isyarat tu, guna kad. Dia kalau dulu seminggu dia banyak kali terbuang air besar dan terkeluar. Tapi sejak dia ajar bahasa isyarat tu, nampak gayanya dia lebih suka pada bahasa isyarat. Jadi hari tu saya ingat lagi waktu kelas tutorial kita, ada yang bertanya perlukah guru belajar bahasa isyarat kan? Bagi saya tak salah jika guru belajar bahasa isyarat, sebab kadang-kadang kita terpaksa guna. Walaupun murid kita tu mengalami masalah pembelajaran, bukannya sekolah khas bisu ke pekak lah, tapi pengalaman saya dengan budak tu, kalau guna bahasa isyarat, dia faham, dia boleh bagi tahu melalui bahasa isyarat. Maknanya anak-anak ni MPK ni lebih suka kepada body language kita, bahasa badan kita. Bahasa badan kita mereka lebih memahami lah kan, daripada kita bercakap biasa tu, mereka kita tak apa-apa nak take action sangat lah. Saya setujulah pendapat Cikgu Umidah tadi. Okey, baiklah, mungkin ada lagi pendapat-pendapat daripada cikgu-cikgu yang lain yang ingin membicarakan pendapat masing-masing yang berkaitan dengan forum kita. Ya. Saya Shalini. Ya Shalini, ya Cikgu Shalini. Saya setuju dengan apa yang Kak Minda bagi tahu tu. Seorang guru pendidikan khas dia kena berfikiran kreatif dan kritis. Sentiasa kena mempelbagaikan PDTC dia. Jangan talk and talk tu lah. Sebab budak-budak rasa bosan. So setiap kali kita buat PDTC tu kena pelbagaikan, let's say macam ICT ke, kita insert apa yang boleh. So mereka pun akan merasa menarik dan akan mengikuti kita ajar. Biasanya macam tu kat sekolah lah. Biasanya kalau kita ajar dengan buku dia, mereka tak suka. Kena ada aktiviti permainan ke dan tambahan macam tu, mereka akan suka. So mereka akan mula ikut dan tingkah laku pun mereka akan jaga tingkah laku masing-masing. Lepas tu setiap kali kita buat aktiviti, kita kena bagi macam token ke reward ke apa-apa. Reward. Macam tu yang kita kena buat so that budak-budak akan jaga tingkah laku masing-masing dan boleh, kelas tu kita boleh kawal saja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Shalini. Ya betul, kadang-kadang anak-anak ni mungkin daripada murid-murid pendidikan khas ni mereka lebih kepada aktiviti yang mereka suka tu, aktiviti yang melibatkan hands on lah. Kalau kata talk and chalk tu memang saya rasa tak bersesuaian lah untuk murid-murid pendidikan khas lah. Mungkin ada lagi pendapat daripada cikgu-cikgu yang berkaitan yang menyokong ke ataupun pendapat yang lain yang boleh kita berkongsi bersama-sama. Okey, saya nak bagi sedikit pandangan lah. Ya, Cikgu Yunus, ya boleh. Saya pun dalam dunia pendidikan khas ni lebih kurang 6 tahun lah. Oh, lama. Lama 6 tahun, tapi tak ambil option lah ni baru belajar lah. Okay. Selama 6 tahun di pendidikan khas ni saya mengajar pendidikan Islam. Ustaz. Ustaz. Okey, pendidikan Islam. Lepas tu mula-mula tu agak sukar lah nak mengajar macam mana kan.
Jadi bila lama-lama tu saya guna pendekatan presentasi tu buka video lah, video. Sebab nak bagi saya tarikh tengok pertama dekat. saya dengar dekat sekolah saya lah, situasi di sekolah saya, budak-budak ni dia suka tengok kartun. Ya. Okay, jadi saya guna pendekatan video ni, contoh macam wudu, sembahyang dan surah-surah pilihan. Jadi sedikit sebanyak dia membantulah bagi murid-murid ni lah. Autism pun banyak yang boleh. Daripada yang tak boleh tu banyak yang boleh. Autism ni dia autism ni yang kita tahu dia mudah ikut. Bila dia mudah ikut, senang lah macam baca surah, ambil wudu. Rezeki yang lain tu adalah sedikit permainan-permainan macam kad-kad, kita punya kad lah, begitulah. Saya tak banyak bercakap. Bila saya banyak bercakap, mereka akan banyak main. Ya, betul. Itu saya setuju. Sedikit pandangan daripada saya lah. Ya, betul. Okey, sama-sama Cikgu Yunus. 6 tahun mengajar pendidikan khas. Okey. Lama. Kita baru berapa bulan tak? Berapa bulan? Berapa bulan mengajar pendidikan khas. Tapi memang macam-macam. Macam-macam kerenah duk ada. Okey, baiklah. Kita berbalik kepada perbincangan kita. Mungkin ada lagi cikgu-cikgu yang ingin meluahkan pendapat dan sebagainya. Okey, cikgu-cikgu. Okey, mungkin kita boleh dengar pula daripada Cikgu Fatini. Cikgu Tini, boleh ke? Cikgu. Okey, baiklah. Okey, sebagai orang kata bila kita ingin menjadi seorang guru lah, okey, tak kisahlah guru pendidikan khas, guru arus perdana ke apa ke, memang kita akan terdedah dengan pelbagai cabaran lah, especially cabaran kita daripada segi sekarang ERPH kan, kita kena menyediakan rancangan mengajar kita daripada segi ERPH online pula, okey. Tapi memang kadang-kadang bila kita menggunakan ERPH ni kita ada kebaikan dan ada keburukan jugalah. Itu daripada segi masa kini lah. Dan ada juga kadang-kadang cabarannya yang seterusnya mungkin daripada ibu bapa. Betul tak? Kalau kata mungkin kita boleh bahaskan ke cabaran daripada segi kita nak berbincang dengan ibu bapa pasal anak-anak mereka ni. Okey. Mungkin boleh sikit bagi pendapat ke? Okey, dalam hal ni saya nak ceritalah pengalaman saya berkaitan dengan kerjasama ibu bapa. Ya. Mana murid yang saya pilih untuk buat RPI tu, murid yang saya buat kajian yang Dr. Amy punya tugasan tu, murid tu sebenarnya ayah murid tu tak benarkan anak dia masuk PPKI. Tapi terpakar dan didiagnos murid tu memang ada masalah lah, masalah lembam dan speech delay. Jadi bila mak muda tu dah dapat diagnos daripada doktor pakar tu, jadi beliau pun membawalah anak dia pergi ke JPN dan daftarkan sebagai murid PPKI. Tapi apabila ayah dia dapat tahu kata anak dia dah didaftarkan di PPKI, kemudian bila dia daftar, masa mula tu ditempatkan ke aliran perdana dulu. Waktu tu budak tu jadi satu lah budak tu. Ya. Tapi apabila dah lepas kita punya PKP hari tu, sekolah dibuka, budak tu dibawa masuk ke PPKI. Jadi bila ayah dia dapat tahu kata anak dia dah diubah dari perdana ke PPKI, dia memang marah lah, dia memang macam mengamuk sikit. Tapi dalam hal ni saya respect lah saya punya guru besar melalui peranan yang dimainkan oleh dengan cikgu PPKI dan nasib baiklah cikgu PPKI kami dah dinaikkan pangkat jadi penolong kanan pentadbir. Jadi bila PPKI pun ada naik pangkat jadi pentadbir, jadi berbincang dengan ayah murid tu, lama-lama baru ayah dia bersetujulah. Itu pun sudah beberapa kali mengadakan perbincangan, baru dia setuju masukkan anak dia ke PPKI. Walau bagaimanapun beliau memberi syarat kalau setiap 3 bulan mesti cikgu di PPKI
bagi laporan apa perkembangan anak dia. Ya. Kemudian alasan yang dia berikan macam mana tahu? Dia kata saya dulu pun sebenarnya menghadapi masalah yang sama dengan anak saya. Tapi kenapa sekarang saya boleh jadi engineer? Dia tanya cikgu macam tu. Okey. Dan dia mengaku, dia kata dulu dia pun sama macam anak dia menghadapi masalah tu. Jadi saya pun katalah dekat cikgu ustaz saya tu, kenapa tak bagi tahu kat dia masa Tuan pun kena masuk PKI. Jadi dia bila kita melawak-melawak je lah macam tu kan. Yang menjadi kesukarannya sekarang, setiap 3 bulan kita kena bagi laporan lah dekat beliau sebab dia nak tengok perkembangan anak dia. Itu betul-betul cabaran. Memang betul-betul cabaran. Sebab kemudian anak dia suka buat air besar dalam seluar. Dia tak benarkan anak dia pakai pampers ke sekolah. Alasannya kalau anak dia pakai pampers, sampai bila anak dia nak belajar, memberitahu bila nak ke tandas. Jadi maknanya parent tu bagi untuk cikgu pula train anak-anak dia pergi tandas bukan bermula daripada rumah pada sekolah. Sebab tu dia nak tengok rekod anak dia. 3 bulan sekali macam mana perubahan anak dia. Jadi anak PPM kami lah yang kesian. Okey, baik Cikgu Midah. Okey, baiklah, sekarang mungkin kita boleh dengar sedikit pendapat cikgu-cikgu semua tentang pesanan ataupun harapan kita lah bagi memastikan pendidikan khas ni mampu kita melahirkan murid berkeperluan khas yang berjaya di masa hadapan. Mungkin kita boleh dengar pendapat atau pandangan daripada cikgu-cikgu. Okey, pada saya harapan kita jika kita nak memperkasakan program pendidikan khas kita, jika kita nak murid pendidikan khas kita itu berada di tahap yang boleh dihormati, dipandang tinggi, maka sebenarnya semua pihak perlu memainkan peranan. Dia tidak terletak kepada tanggungjawab guru ataupun pihak sekolah saja. Sebagai guru, kita perlu pandai mengambil peluang. Contohnya sebagai yang dikatakan oleh Puan Jamiah tadi, yang berdasarkan interview kita dengan beliau tu kan, beliau menyatakan bahawa kita jangan ada dalam kelompok kita sahaja, tetapi kita perlu adakan hubungan dengan NGO. Seperti yang beliau sebutkan program outreach tu, memang dengan NGO lah. Jadi harapan kita tu mengadakan hubungan dengan masyarakat, dengan NGO. Kemudian pihak guru sentiasa bersedia untuk menimba ilmu. Kemudian kita perlu ambil peluang. Macam NGO dia ada satu kumpulan yang kita belajar hari tu, kumpulan khidmat sokongan kan, iaitu kumpulan multidisiplin. You ingat tak kumpulan multidisiplin? Kita belajar tu kan. Jadi kita gunakan peluang tu untuk sentiasa mendapat maklumat dan mendapat kerjasama pertolongan daripada pihak kumpulan multidisiplin tu. Dan bagi pihak ibu bapa pula, perlulah harapan kita, ibu bapa perlulah sentiasa cakna dengan perkembangan perkembangan dalam PPKI ni. Sentiasa rebut peluang jika ada peluang yang bersesuaian dengan potensi anak masing-masing. Dan betul. Yang seterusnya integrasi antara iaitu penglibatan semua pihak lah, dari guru, ibu bapa dan sebagainya. Sekiranya kita memang berimpian, berharapan untuk memperkasakan murid PPKI kita. Kalau tidak, kita hanya sekadar menaruh harapan. Harapan betul. kita tak akan terlaksana. Jadi semua perlu memainkan peranan. Ya, betul tu cikgu. Betul tu Cikgu Midah. Semua pihak kena main peranan lah, bukan kata kita letakkan pada satu saja tanggungjawab. Maknanya kalau kata semua, kalau melibatkan budak ni, cikgu main peranan, ibu bapa, NGO dan semua main peranan, insya-Allah ya. Okey, baik, mungkin kita boleh dengar sedikit pandangan daripada Cikgu Hartini. Saya nampak mic dah buka tu. Okey, Cikgu Hartini. Tadi tunggu Cikgu Hamidah bercakap ni. Okey, saya Cikgu Hamidah tadi tu kan. Saya setuju apa yang cakap. Kalau kita tengok yang ulasan daripada
daripada Cikgu Akmal kita tu, ahli panel kita. Ya. Dia kongsikan kepada kita untuk menjadikan sistem pendidikan khas ni bergerak maju seiring dengan aliran perdana. Sistem pendidikan khas ni sangat-sangat memerlukan kebergantungan dari pelbagai pihak dan pelbagai aspek lah. Pihak yang terlibat termasuk seperti yang kita tahu, khas itu sendiri yang sentiasa proaktif dan sentiasa up to date. Cikgu Tini? Cikgu Tini, saya tak dengar. Okey ke? Hello. Ya, hello. Macam telefon, hello. Okey, Cikgu Tini ya. Okey. Kawan-kawan dengar, rakan-rakan dengar. Okey, boleh dengar. Okey, sambung Cikgu Tini, boleh dengar. Pihak yang terlibat tadi saya kata, Ya, termasuklah Cikgu Tini. yang sentiasa proaktif, yang sentiasa update dia punya perkembangan terkini, isu-isu pendidikan khas, guru-guru ahli yang sentiasa menyokong aktiviti PPKI ni, ibu bapa menyokong kita sebagai guru PPKI dan menyokong juga pembelajaran tu dia sambung balik. Apa yang cikgu ajar tu disambung balik kat rumah. Dari segi pengurusan hidup ke ataupun kognitif dia ke ataupun tingkah laku dia. Selain yang sangat memainkan peranan penting juga adalah komuniti. Supaya budak-budak pendidikan khas ni dia boleh bercampur dengan masyarakat tanpa mereka ni ada dapat dan ada prejudis di situ. Betul. Satu yang penting saya dengar daripada Cikgu Akmal tu, dia kata lepas daripada budak-budak ni dia habis belajar, transisi pendidikan daripada sistem pendidikan kepada sistem kerjaya tu. So kerajaan melebarluaskan peluang kerjaya kepada kanak-kanak ini supaya mereka sendiri ada sumber kewangan, sumber pendapatan dan kerjaya untuk mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa bantuan dan bantuan ibu bapa mereka. Itulah pendapat saya yang sangat bernas ini. Memang bernas tak? Memang bernas tak pendapat Cikgu Tini tadi. Okey, baiklah. Mungkin ada sedikit lagi perkongsian daripada rakan-rakan ke berkaitan dengan harapan dan harapan kita lah kepada anak-anak MBK kita ni. Okey, satu lagi harapan yang kita perlu tekankan, iaitu harapan supaya masyarakat tidak lagi melabelkan, tajuk kita hari ini kan kita belajar tutorial tadi tu, tidak melabelkan murid-murid PPKI kita itu sebagai bukan murid kurang upaya saja, tapi murid yang terus kurang segala-galanya. Bukan upaya yang kurang, tapi kurang segala-galanya, kurang membeli sesuatu, kurang segalanya. Jadi kita harap mereka terus tidak melabelkan anak-anak kita. Persepsi mereka tu berubah tahap. Okey. Itu peranan kita lah. Peranan yang perlu dimainkan lah oleh guru-guru, iaitu kita sebagai guru, kita perlu sentiasa mengenengahkan bakat dan potensi murid-murid kita. Contohnya kalau ada apa-apa pertandingan pun, kita galakkan murid-murid kita masuk, libatkan murid-murid kita. Supaya dengan cara itu saja masyarakat dan murid-murid aliran perdana sendiri pun tidak akan memandang rendah kepada anak-anak PPKI kita. Itulah harapan saya untuk mengubahkan persepsi konsep yang dah tertanam dalam pemikiran masyarakat, iaitu label murid kurang upaya itu tidak berupaya selama-lamanya dan tidak upaya dalam apa juga. Kan kita boleh, betul. Kita berusaha. Ya, betul tu Cikgu Nida. Okey, baiklah, saya rasa perbincangan kita ni pun dah masuk lebih pada sejam dah ni. Okey, apa kata kita dengar pula pendapat mentor kita lah yang tidak asing lagi, Encik Zarani. Okey, Cik Zarani. Cik Zarani ada tak? Cik Zarani pergi makan dah. Ada. Okey, Cik Zarani. Baru nak lena. Cik Zarani jangan tidur. Okey, terima kasih semualah. Bersemangat semua tu. Tapi saya tak on kamera sebab pakai kamera dekat lah. Dah. Okey,
satu perbincangan yang panjang lebar, ya. Stigma-stigma yang pihak luar ataupun yang kita dengar sebelum masuk ataupun terjun ke bidang ni, sama ada secara sukarela ataupun paksa rela. Ya, saya tak buat bancian lah. Dekat yang saya terima student Pito kali ni, berapa yang tertipu ataupun sengaja dengan sukarela yang nak masuk dalam sekolah ke bidang ni. Ya, tapi kalau kata peringkat awal ni, kalau kata tertipu, ya, sebab janji-janji indah tu, sebab dapat allowance, minta patah balik lah. Ya, sebab bila bertugas di sekolah ni dengan budak-budak yang insan-insan istimewa ni, kena ingat, bukan budak itu memberi duit kepada kita sebagai sagu hati, tetapi Allah yang bagi, Tuhan yang bagi. Ya, jadi jangan harap apa, sebab setengahnya yang masuk ke dalam pendidikan khas ni golongan-golongan yang ingin mencari kemewahan. Satu, dia elang lebih, masa kerja yang kurang, tanggungjawab kurang, tak perlu ada hambatan pecutan-pecutan untuk UPSR ke MR ke, sebab budak-budak ni apa pun tak guna lah. Ya, itu harapan-harapan palsu yang diberikan oleh pihak-pihak yang malas. Ya, ini letak pada diri kita. Bila kita mendidik golongan ni berada dengan mereka, mereka adalah golongan yang memerlukan perhatian lebih. Cikgu-cikgu yang berkhidmat dengan budak-budak pendidikan khas ni adalah golongan-golongan yang terpilih. Ya, bukan cikgu saja-saja nak, tapi sebenarnya kalau cikgu nak, cikgu berlakon, cikgu tak akan dapat bertahan lama. Ya, betul. Tidak, cikgu akan jadi budak pendidikan khas. Kalau cikgu masuk tak ikhlas, cikgu akan jadi budak pendidikan khas. Itu memang dampak terbukti. Ya. Tapi sekiranya cikgu ikhlas untuk mendidik dan menjaga, sebenarnya golongan ni lah paling mencabar. Sebab hari ni kita plan nak ajar, tiba-tiba jadi benda lain. Ya, kena bersedia semua. RPH bukan satu yang tetap, sentiasa berubah-ubah. Bukan kita cadang hari ni nak ajar 1 campur 1, tiba-tiba jadi lain budak tu. Ya, angin dia tak sama. Jadi kesabaran yang paling utama. Jadi itu yang paling penting, sabar. Sabar, apa jadi pun kata kunci sabar. dia. Dan lagi satu, bagi saya yang mengajar laba, lebih lama lah rasanya dalam kumpulan ni. Ya. Okey, rezeki budak-budak ni mewah. Ya, betul. Tuhan bagi rezeki, dan siapa yang menolong budak-budak ni, Tuhan murahkan rezeki dia. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Jangan takut. Ya, jangan kata tengah orang takut stigma tu, budak ini cikgu masalah, ini semua cikgu masalah. Itu awak tak cakap tadi. Sebenarnya siapa yang pergi tu, dia akan jadi cikgu masalah. Ya. Terima kasihlah, saya pun terima cikgu masalah semua ni. Ya, sebab pensyarah masalah akan bawa kepada cikgu masalah. Dan cikgu masalah ni, itu dah biasa. No problem. Ingat, anggaplah semua stigma ataupun kata-kata yang itu sebagai satu ujian. Kalau jiwa kita lemah, kita akan mengamuk, nak marah. Jangan peduli itu, biarlah mereka orang luar kata pada kita, tapi kita berkhidmat dengan ikhlas, jujur, amanah. Lillahi ta'ala. Jangan takbir lah. Lagi ada orang takbir kacau lah. Allah. Aku ni bukan buat ceramah politik. Okey. Semangat ni. Aku nak tidur lah bila berucap ni, jadi macam wakil rakyat pula. Tak tahu Yunus Lena lah apa Yunus. Nama mentang-mentang duduk lorong tu sunyi flat tu. Dah. Ada. Tapi yang kata Mutalib tak dengar bunyi suara sengap, Lena apa? Dia kata ada masalah dengan mak. Oh, Mai ingat aku pergi ambil anak mengaji. Kau dia yang mengaji. Okey, tak apa. Tak apa. InsyaAllah ni ada, semua ada, ramai. Majoriti ni semua ada. Tapi yang tak dengar ni ahli-ahli baru kita ni, yang muda-muda ni. Ya. Patnin sunyi je.
Sebab saya selama 1 jam ni saya pantau juga. Tak bergerak pun, klik gambar pun tak ada. Ada cik, ada. Saya pendengar. Saja kena usik. Sebab kalau tak usik dia tak bunyi. Pancing. Yang ada anak datang masuk join sekali pun tak apalah, tak kira lah Yunus lah. Oh, tinggi dah mengunyah apa lah. Dah clear. Okey. Aku dah cukup malam lah ni. Ya betul. Yang Fahmi bos yang aku bijak tu, dia background pantai. Ingat aku tak tahu ni tengah malam mana ada pantai cerah macam tu. Saya duduk Pakistan je. Dia pergi beach. Dia tulis tu aku bijak. 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 Apa? Dah boleh rakam ke tak boleh, tak tahulah. Okey. Saya serah balik pada Lizawati untuk lagu-lagu terakhir ya. Ya. Okey, terima kasih Cik. Okey, baiklah. Saya rasa setakat ni saja kita punya perbincangan kita. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih, terima kasih kepada semua. Terutama sekali Cik Zarani, kepada Cikgu Fahmi kita, kepada Cikgu Azira, Cikgu Azlina, dan rakan-rakan semualah. Sebelum kita menamatkan kita punya perbincangan ni, saya ada sedikit pantun. Ada pantun. Okey. Tuan Putri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilis. Senyum-senyum jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih serta berasa bersyukurlah sebab kita dapat menjayakan perbincangan kita ni. Semoga apa yang kita lakukan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Nak minta tolong semua on kamera jap. Saya nak ambil gambar untuk pelaburan. On. Tak ada betul. Ada Cikgu Talib tadi dia masuk 2 kali, lepas tu hilang balik lah. Cikgu Talib on Zat. Saya nak ambil video, nak ambil screenshot jap. Siapa yang boleh? Senyum tengok kamera. Senyum tengok kamera. Cik Zarani kan. Landing sakan. Dah menguap dah tu. Okey. Alright, itu saja. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Kalau apa-apa lebih kurang saya minta halal lah. Kalau terlebih terkurang lah, minta ampun, maaf lah cerita saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Liza. Kalau dekat sekolah ni saya dah suruh budak-budak tempuk dah ni. Jadi terima kasih kepada Cikgu Liza selaku moderator forum kita pada malam ni. Saya kira moderator terbaik. Kita jemput khas saya Cikgu Liza. Jadi saya minta lebih kurang semua dah keluar ni? Dah live kan? Belum. Sebenarnya nak minta pengurusi forum kita cakap lebih kurang 1 minit, 2 minit lah. Sepatah 2 kata sebagai penutup. Kepada program kita pada malam ni. Cikgu Fahmi dipersilakan. Cik Z live. Oh, dia ada lagi. Boleh remove dia tak? Okay, terima kasih kepada semua. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, jadi dengan itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey cik, untuk tu ada 2 video. Video temu bual, video untuk hari ini. Lagi lepas tu 2 video. Lepas tu ni lah laporan 6 yang digabungkan.